Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, bersama saya Cikgu Nurul. Hari ini kita akan belajar bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Okay, untuk hari ini kita akan belajar tajuk pemfaktoran. Okay. So, hari ini apa yang kita akan belajar? Kita akan fokus tentang menghubung kait pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Okey. So maksudnya kita akan belajar tentang faktor lah. Okey, masa tingkatan 1 kamu dah belajar tajuk faktor dan gandaan. So kita akan aplikasi konsep faktor yang kamu dah belajar di tingkatan 1 ke dalam tajuk ini. Okey. Dan yang kedua, kita perlu murid perlu boleh dapat memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Okey, so kita lihat. Okey, apa tu pemfaktoran? Okey, dalam ungkapan algebra ni, apa tu konsep dia? Okey, pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan yang asal. Okey, dia kata mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra. Okey, sebenarnya kita nak dapat balik ungkapan yang asal. Okey, kalau murid nak tahu, pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Okey, tajuk 2.1 sebelum ni kita belajar ialah tajuk kembangan. Okey, so kita lihat contoh. Okey, saya ada contoh di sini, senaraikan semua faktor bagi 3P. Okey, kamu tahu 3P ialah satu sebutan algebra. Okey, tapi macam mana kamu boleh dapat 3P ni? Okey, so 3P sebenarnya ialah hasil darab daripada 1 darab 3P ataupun 3 darab P. Okey, so kamu kena kenal pasti apakah faktor yang boleh menghasilkan ungkapan 3P. So, kamu kena keluarkan dia. Contoh dia diberi sini dah 1 darab 3P dan 3 darab P. Kalau dia suruh senaraikan semua faktor, jadi makanya faktor bagi 3P ialah 1, 3, P dan 3P. Okey? So, ini jawapannya. Yang paling kecil ialah 1 dan yang paling besar ialah diri dia sendiri biasanya. Okey, kalau dia beri satu sebutan je lah. Okey, kita kena susun daripada nombor, kemudian yang ada pun boleh ubah. Okey, seterusnya, ini yang dimaksudkan pemfaktoran ialah songsangan bagi kembangan. Okey, kalau sebelum ni kamu belajar A kurungan A tambah B, so kamu akan darab A darab A ialah A kuasa 2, A dan A darab positif B ialah positif A, AB. So, kamu akan darab ini. Okey, tetapi bila pemfaktoran daripada jawapan yang kamu dapat kembangkan tu, kita nak kembalikan kepada soalan yang asal. Okey, so nanti saya akan tunjukkanlah macam mana daripada jawapan boleh jadi soalan dia. Okey, itu maksudnya berlaku proses pemfaktoran. Kalau kembangan, jawapan dia tak ada kurungan. Kalau pemfaktoran, jawapannya akan ada kurungan. Macam itulah. Okey, so kita lihat contoh yang pertama. Okey, senaraikan semua faktor sepunya bagi sebutan yang berikut. Okey, dia kat sini kata kunci dia ialah sekejap ya. Kat sini kata kunci ialah faktor sepunya. Okey, maksudnya kamu kena kenal pasti kedua-dua faktor ni dan cari yang sepunya lah. Okey, apa yang perlu kamu buat? Senaraikan dulu semua faktor bagi 6H. So, kamu kena kenal pasti apakah faktor bagi 6H. So, 6H ni datang dari mana? 1 darab 6H. Okey. Kemudian, kamu tengok sini. 2 darab 3H. Okey. Sebab 2 darab 3 boleh jadi 6 kan? So, kita kena pecahkan dia. 2 darab 3H. Kemudian apa lagi? 3 darab 2H. Kemudian apa lagi? 6 darab H. Lagi, kalau dah habis semua nombor, dah jumpa nombor dia balik, kita pergi kepada pemboleh ubah. Sepatutnya dekat sini, H darab 6. So, kalau saya tulis H darab 6, dia dah terbalik macam ni. Okay, sebenarnya dah reverse. Okay, so, kalau kamu dah habis semua nombor yang kamu dah guna,
So, kamu boleh senaraikan faktor bagi 6H ialah 1, 2, 3, 6H, 2H, 3H dan 6H. Semua yang ada kat sini. Okey, semua yang ada kat sini. Okey. Kemudian kita lihat, kita nak buat 4GH. So, kita pun buat 4GH sama dengan 1 darab 4GH. Okey. Kemudian kita keluar nombor dulu. 2 darab 2GH. Kemudian 4 darab GH. Okey, dah habis sampai 4. Apa lagi yang belum? Kita keluarkan G pula. G darab 4H. 2G darab 2H. 4G darab H. Kemudian kita keluarkan apa? H darab 4G. Okey. H darab 4G, dia dah balik semula kat sini. Okey, jadi kita akan ulang semula. Sebenarnya dia dari sini, dia daripada 1, 2 ni, dia akan naik atas ni. Okey, itu sebenarnya faktor bagi 4GH. So, kamu kena senaraikan semualah. Okay, tapi soalan saya bukan nak faktor satu-satu. Dia nak faktor sepunya. So, apa yang perlu kamu buat? Kamu kena cari faktor yang sama, okay, bagi kedua-dua sebutan tadi. Okay. So, kalau dah tak ada lagi, kamu dah buat sampai situ, bolehlah kamu senaraikan. Maka faktor sepunyanya ialah 1, 2, H dan 2H. Okey, ini contoh bagi faktor sepunya. Okey, sebenarnya dulu kamu dah belajar dah ni. Faktor ni, cuma tahun ni kita tambah H saja, tambah pemboleh ubah di belakangnya. Okey, itu cara untuk mencari faktor sepunya. Apa lagi yang kamu belajar? Okey, dalam tajuk faktor kamu belajar mencari faktor sepunya terbesar. Okey, kalau dalam kes ni, kalau saya tanya lagi, apakah faktor sepunya terbesar bagi sebutan ini? Okay, kamu boleh tahulah yang terbesar ialah yang ini, gabungan antara pemboleh ubah dan faktor sepunya ni tadi. Faktor sepunya terbesar ialah inilah sebutan algebra ni. Nombor ni yang terkecil. Okey, satu yang terkecil. Yang terbesar ialah yang ini. Okey. So, seterusnya kita lihat contoh. Itu cara lain untuk mencari faktor sepunya terbesar lah. Okey, ataupun kita boleh, kita tengok contoh ni. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi sebutan berikut. Okey, saya ada sebutan apa? 9C kuasa, 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6D, EF. So, saya perlu cari FS, TB dia. Okey, jadi salah satu kaedah lain selain daripada menyenaraikan macam tadi, kamu boleh buat kaedah pembahagian berulang. Okey, so kita keluarkan semua yang soalan kita tadi, kemudian kita buat pembahagian berulang. Pembahagian berulang macam ni lah. Bahagi dia terbalik. Okey, kenapa dia bahagi terbalik? Sebab kita nak bahagikan dia berulang. Okey. Okey, kalau yang ini kita nak bahagikan, kita bahagikanlah dengan nombor dahulu. Okey, kita lihat kat sini ada 9, 3, 6. Jadi sifir berapa yang boleh bahagi ketiga-tiganya sekali ni? Okay, so kita boleh bahagikan dengan 3. Okay, so bila kita dah bagi 3, kita buatlah 9 bagi 3. Apa jawapan dia? 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. So, inilah jawapannya. Okay. 3C kuasa 2D. Sebab kamu cuma bahagi dengan 3 je. So, yang lain pun masih kekal. Okay, 1 kita tak tulis 1. D kuasa 2E lah. 1 memang tak ada tulis dalam sebutan. Okay. Kemudian kita lihat lagi, ada tak yang kita boleh bahagi sama? Okey, nombor 3, 1, 2. Tak ada. Janganlah bagi sifir 1. Okey, tak ada. 3, 1, 2 tak ada dah. Okey, kalau kita lihat kita nak bahagi C. Okey, dekat sini ada C. Yang sebelah sini tak ada C. Ini tak ada C. So, kita tak boleh bagi dengan C. Okey, dekat sini ada D. Okey, sini ada D. Sini ada D. Sini pun ada D. Maka, kita boleh bahagi ketiga-tiganya dengan D. Okey. So, apa yang kamu ingat? Macam mana nak cari faktor sepunya terbesar? So, nak cari faktor sepunya terbesar, kita sebelum tu, bila dah bahagi, kita cari jawapan ni lah. Tinggal apa? 3C kuasa 2. D, bahagi dengan D, dapat ni je lah. Okay, sebab bila kamu dah potong, dia tinggal satu kan? Tak tulis. Okey, D kuasa 2 jadi DE. Kenapa D ni ada lagi? Okay, kenapa dia ada lagi? Sebab di sini ada 2D. D kuasa 2 kan? D, DE sebenarnya.
Okey, tapi kita dah buang satu D, kita tinggallah DE. Okey, 2 DEF jadi 2 EF. Okey, so nak cari faktor sepunya terbesar, kamu perlu darabkan yang di tepi ni. Okey, darabkan dia. 3 darab D, maka jawapannya ialah 3 D. FSTB-nya ialah 3D. Okey, itu ialah cara mencari faktor sepunya terbesar. Okey, seterusnya kita lihat soalan ini. Yang ini dia lain. Dia suruh faktorkan setiap ungkapan. Bila dia sebut ungkapan, maksudnya akan ada operasi di antara kedua-dua sebutan. Okey, so kita lihat soalan yang pertama. 3x tambah 15. Okey, 3x tambah 15 ini ialah satu ungkapan sebab ada dua sebutan dipisahkan dengan satu operasi. Jadi macam mana kita nak faktorkan faktorkan ungkapan ini? Jadi bila kamu nak faktorkan ungkapan, kamu perlu tahu cara mencari faktor sepunya terbesar. Okey. So saya akan tunjukkan cara memfaktorkan ungkapan menggunakan faktor sepunya terbesar. Okey. So saya ada 3x tambah 15. Okay. Faktor sepunya terbesar hanya boleh digunakan apabila ada sebutan yang boleh dibahagikan dengan nombor yang sama. Okey, contohnya 3x tambah 15. Kita lihat nombor dia, kita nak bahagikan dengan berapa? 3 dengan 15. Ada dalam sifir berapa? So, ada dalam sifir 3. Okey, maka kita bahagikan dia kepada 3x tambah 15 bahagikan dengan 3. Okey. So, 3x tambah 15 bahagi 3. So, kita bahagikanlah 3 bagi 3 jadi 1x kan. Okey, 15 bahagi 3 ialah 5. So, 1x tu kita tak tulis lah. Kita just tulis x sahaja. Okey, tambah kekalkan operasi dia. 15 bahagi 3 jawapannya ialah 5. So, macam mana kita nak faktorkan ungkapan? So, inilah daripada jawapan ini, kita akan pergi kepada soalan kembangan yang asal tu kan. So, cara dia ialah, maka kamu ambil faktor sepunya terbesar ni, FSTB, keluarkan dia, duduk kat depan. Okey. Yang x tambah 5 ni, okey, baki dia yang akhir ni, okey, bukan baki lah, this one yang dia punya jawapan ni, kamu letakkan dalam kurungan di sebelah 3. Okey. So inilah jawapan dia. Kalau dia kata faktorkan, inilah jawapan dia. Daripada soalan ni yang tak ada kurungan, jawapan dia akan ada kurungan. So kalau kamu cek balik, 3 lakukan proses kembangan, 3 darab x ialah 3x. Okey. 3 darab positif 5 ialah positif 15. Itu yang kamu belajar kembangan lah. Okey. Tak perlu pun ni. Ni sebenarnya nak checking. Jawapan akhir ialah yang atas ni. Okey, itu ialah checking. Okey, betul atau tidak jalan kerjanya. Okey. So kita lihat soalan yang kedua, contoh yang kedua. Saya ada soalan 7m tambah 21m kuasa 2. So saya nak faktorkan ungkapan ini. Okey, nak faktorkan ungkapan ini. Okey, kita tulis balik soalan. Bahagikan dengan berapa? Okey, saya kata bahagikan dengan nombor dahulu kan. So, bahagikanlah 7 dengan 21 ada dalam sifir 7. So, bagi dengan 7 lah. Okey, 7m tambah 21m kuasa 2. So, dia akan memberi m tambah 3m kuasa 2. Okey. Kemudian kita lihat. Dah tak ada nombor yang boleh dibahagi. Kita lihat pula pemboleh ubah. Di sini ada m, di sini pun ada m. M di sini ada 2. M kuasa 2 kan? Kuasa 2 ni bukan untuk 3 Kuasa 2 ni untuk M. Okay, so M kuasa 2. Okay, so bila ada kat sini, kamu bolehlah bahagikan dia dengan M. Okay, maka M bahagi M akan jadi 1, 3M kuasa 2 bahagi M akan dapat 3M. Okay. Okay, so seterusnya kamu pun buatlah. Kenapa saya dapat 7M? Okay, sebab dekat sini 7 darab M. Okay, sepatutnya kamu akan cari FSTB dululah.
Sebab yang di depan ialah FSTB, yang di belakang ni ialah jawapan akhir dia ni. Okay, so 7M ni kenapa saya dapat? Sebab 7 darabkan dengan M. 7 darab M, 7M kurungan 1 tambah 3M. So, itulah cara untuk memfaktorkan ungkapan algebra. Yang ini kamu sangat-sangat kena kuasai. Okay, sebab dia ada pelbagai bentuk soalan melibatkan pemfaktoran. Okay. Sekiranya anda dah faham, kita boleh buat latihan yang diberi. Okay, sekian saja untuk PDPR kita hari ini. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih.